Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Faizan bin Ramalin, nombor metrik 260316. Saya daripada PES UUMJB. Saya akan membentangkan video yang bertajuk Keputusan Pilihan Raya di Malaysia. Baik, SPR adalah sebuah suruhanjaya yang bertindak sebagai menila dan bertanggungjawab dalam sebuah urusan berkaitan pilihan raya yang diadakan di Malaysia. Ia telah ditetapkan dan termaktub dalam Perkara 114 Perlembagaan Malaysia. Suruhanjaya ini juga bertindak untuk membuat persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri-negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian. Suruhanjaya ini juga bertindak sebagai satu kaedah untuk rakyat membuang undi mereka dalam memilih kerajaan baru yang akan bentuk, juga menjaga kebajikan dan mentadbir negara dengan baik dan adil antara semua kaum yang berada di Malaysia. Ia juga berperanan mengesahkan parti politik mana yang akan sah menjadi kerajaan dan dalam mentadbir negara tanpa pertikaian mana-mana pihak parti politik yang bertanding. Demokrasi berparlimen di Malaysia meletakkan hanya wakil-wakil yang sah dipilih oleh rakyat akan menduduki parlimen untuk memerintah negara. Mana-mana parti politik perlu menyertai pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. 3 pilihan raya di Malaysia seperti contoh 27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama di Tanah Melayu. Antara parti politik yang mengambil bahagian dalam pilihan raya ini adalah MCA, MIC, UMNO, PAS, Parti Negara dan parti-parti buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Teori dan konsep. Demokrasi merupakan sebuah pentadbiran yang dipegang oleh rakyat secara amnya dan boleh difahami sebagai sebuah bentuk kerajaan yang dijalankan dengan melaksanakan pemerintahan berdasarkan suara rakyat. Terdapat beberapa ciri-ciri demokrasi, antaranya ialah perlembagaan yang menjadi panduan kepada cara perjalanan sesebuah kerajaan. Pilihan raya yang menentukan pemimpin-pemimpin dalam sesebuah kerajaan dan hak-hak kebebasan untuk pemimpin dalam sesebuah kerajaan dan hak-hak kebebasan untuk rakyat dalam negara tersebut secara umumnya. Pilihan raya merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahawa adanya elemen demokrasi dalam sesebuah negara dan peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan berkenaan dengan pilihan raya menunjukkan bahawa ianya merupakan sebuah perkara yang penting bagi negara kita. Pada tahun 1952, pilihan raya pertama telah diadakan di Kuala Lumpur bagi mengendalikan pemilihan ahli-ahli Majlis Bandaran Kuala Lumpur. Pilihan raya ini juga diadakan pada ketika negara sedang berada dalam keadaan darurat. Pada ketika itu, matlamat utama Parti Perikatan UMNO MCA adalah untuk mencapai kemerdekaan semenanjung Tanah Melayu. Perikatan sejak itu juga telah melakari sejarah negara sebagai simbol penyatuan 3 kaum, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India yang merupakan kaum yang terbesar pada ketika itu atas dasar tolak ansur dengan satu matlamat, iaitu kemerdekaan daripada penjajah British dan mentadbir negara sendiri. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dalam sistem demokrasi, pilihan raya merupakan elemen penting dalam menentukan tahap demokrasi sebuah negara. Walau bagaimanapun, ini bergantung kepada kewujudan dan kualiti prasarana tertentu, khususnya yang berhubung dengan kebebasan bersuara, berhimpun dan menubuhkan persatuan seperti mana yang telah dinyatakan di dalam perlembagaan persekutuan itu di bawah Perkara 10. Pilihan raya diadakan 5 tahun sekali menerusi Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Dapat kita lihat bahawa pelaksanaan demokrasi itu terbukti apabila adanya persempadanan semula. Di Malaysia, sebanyak 6 kali proses persempadanan semula telah dilakukan sejak pilihan raya yang pertama diadakan, iaitu pada tahun 1958,
1966, 1974, 1983, 1992 dan 2003. Pilihan raya yang diadakan akan membahagi kawasan pilihan raya mengikut jumlah penduduk dan membolehkan semua penduduk atau pengundi di setiap kawasan untuk memilih wakil rakyat masing-masing. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat diberikan peluang untuk mengundi di tempat mereka menetap dan tidak dipengaruhi oleh individu lain yang tinggal di kawasan pilihan raya yang berbeza bagi menentukan pemimpin di kawasan mereka sendiri. Proses pilihan raya secara dasarnya telah digariskan di dalam Perkara 113 sehingga Perkara 120 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, secara amnya pilihan raya merupakan salah satu ciri penting sistem demokrasi yang diguna pakai di negara kita. Hal ini telah ditetapkan oleh Akta Pilihan Raya 1958 bahawa tempoh berkempen bagi setiap parti yang bertanding ialah selama 9 hari dan aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam 12.30 malam sebelum hari mengundi. Seharusnya tempoh itu perlu dikekalkan atau ditetapkan untuk pilihan raya yang telus dan memberi masa yang secukupnya bagi setiap calon yang berkempen. Kepincangan dan kelompokan tugas jelas terlihat ketika pilihan raya tahun 2004. Kejadian seperti terlalu banyak kehilangan nama pengundi yang tidak pernah mendaftar tetapi nama mereka tersenarai dalam daftar pemilih, dan bagi yang sudah mendaftar namun tersenarai dalam daftar di kawasan undi yang jauh dari alamat tinggal mereka. Isu mampu mengganggu gugat sistem demokrasi yang seharusnya menjadi garis pandu untuk mencapai kemakmuran negara. Tidak dilupakan dengan isu penggunaan dakwah kekal. Dakwah kekal telah digunakan ketika pilihan raya umum ke-13 dengan tujuan untuk mengelakkan undian dilakukan lebih daripada sekali. Terdapat beberapa isu yang dapat dibangkitkan apabila penggunaan dakwah kekal ini sebenarnya boleh dibasuh dan dihilangkan. Perkara ini akan membawa kepada pengundian lebih daripada sekali, seterusnya berlawanan dengan tujuan pengenalan dakwah kekal itu sendiri. Isu mengenai ketidakterusan mengenai ada dakwah kekal yang boleh hilang dan tidak boleh hilang mampu menyebabkan hasil pengundian tidak boleh dilakukan dengan terus-terusnya, tidak mencerminkan aspek demokrasi yang diamalkan oleh pentadbiran negara selama ini. Kelaikan pemilih iaitu tiap-tiap warga negara yang telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelaikan. Hal ini menjadi masalah kerana perlunya untuk dinaikkan umur minimum pengundi kepada 23 tahun. Ini disebabkan ketika seseorang itu mencapai umur 21 tahun, pada dasarnya individu itu baru sahaja menamatkan zaman persekolahan. Oleh itu, mentaliti dan pemikiran mereka mudah dipengaruhi, terutamanya dengan aspek-aspek pemencahayaan yang kurang pasti kebenarannya. Khususnya struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan. SPR juga adalah untuk memelihara, menyelia, mengekalkan proses demokrasi di negara ini melalui pilihan raya. Justru kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menambah baik proses pilihan